Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk kumpulan kami pada hari ini ialah Perbandingan Pemikiran Karya Usman Awang dan W.S. Rendra. Video ini akan memperlihatkan perbandingan antara tokoh dalam dan tokoh luar negara. Tokoh dalam negara yang dimaksudkan tidak asing lagi, siapa yang tidak kenal Usman Awang yang merupakan sastrawan negara yang ketiga, dan tokoh luar negara yang dimaksudkan pula yaitu W.S. Rendra yang berasal dari negara jiran yaitu Indonesia. Baik, sebelum kita membuat perbandingan di antara kedua tokoh, di antara Usman Awang dan W.S. Rendra, maka hendaklah kita mengetahui serba sedikit pengenalan tentang mereka. Baik, bagi Usman Awang pula ialah nama beliau ini bukanlah suatu yang asing lagi dalam ilmu kesusastraan, kerana sumbangan beliau dalam ilmu kesusastraan di tanah Melayu ini, di tanah air ini sendiri. Baik, karya seni beliau ini indah, cukup bersemangat dan benar-benar bermakna sehingga diterima oleh berbagai kaum di seluruh tanah air. Kemudian hasil kerja beliau berkisar tentang realiti kehidupan, prihatin terhadap golongan tertindas, serta menentang kuatan golongan kolonialisme, dan semestinya bersifat seorang patriotik. Sesungguhnya Usman Awang ini adalah ikon patriotik yang menerusi karya seni, menyatukan pelbagai bangsa di Malaysia serta wajar dikenang dan dimartabatkan. Beliau telah memenangi banyak anugerah kesusastraan seperti Gelang Pejuang Sastra pada 1976, kemudian mendapat C. Red Award pada 1982 dan mendapat gelaran Sastrawan Negara pada 1983. Baik, sedikit tentang latar belakang beliau. Beliau lahir pada 12 Julai 1929 di Kota Tinggi, Johor. Kemudian beliau ini merupakan seorang penyair, penulis dalam pelbagai genre termasuk cerpen dan drama terkenal di Malaysia. Kemudian salah seorang pengasas kepada Persatuan Penulis Nasional Malaysia yang dikenali sebagai PENA, berpendidikan sekolah rendah sahaja kerana atas faktor kemiskinan, pernah menjadi buruh paksa pada zaman Jepun, dan beliau juga pernah berkhidmat sebagai anggota polis pada zaman British, dan mendapat perkabaran bahawa beliau ini telah kembali ke rahmatullah pada 29 November pada tahun 2001. Baik, tokoh seterusnya ialah W.S. Rendra. W.S. Rendra ini nama sebenar beliau adalah Willie Brodus Rendra Broto yang lahir pada 7 November 1935. Beliau ini merupakan salah seorang penyair ternama yang kerap, sehingga kan beliau ini mendapat gelaran sebagai si burung merak. Kemudian dia mendirikan sebuah bengkel, yaitu yang dinamakan Bengkel Teater di Yogyakarta pada tahun 1967, dan juga Bengkel Teater Rendra di Depok. Kemudian semenjak berada di college, beliau ini merupakan salah seorang yang aktif menulis cerpen dan karangan di berbagai majalah. Beliau ini merupakan seorang yang aktif apabila berada di college. Kemudian sedikit tentang latar belakang pendidikan beliau ini. Beliau mendapat pengajian di Fakulti Sastra dan Kebudayaan Universiti Gadjah Mada di Yogyakarta dan mengambil jurusan sebagai sastra Inggris dan meraih gelaran sarjana muda. Kemudian melanjutkan pembelajaran di American Academy of Dramatic Art di New York pada tahun 1964, dan dikabarkan beliau ini pada 7 Ogos 2009 telah meninggal dunia. Itulah sedikit tentang Usman Awang dan W.S. Rendra. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang kita ke topik seterusnya, iaitu perbandingan tokoh, iaitu Usman Awang sastrawan negara Malaysia dan W.S. Rendra sastrawan Indonesia. Baiklah, kita melihat kepada aspek pertama, iaitu anugerah dan penghormatan yang diperolehi oleh kedua tokoh sastrawan ini. Memang banyak sekali anugerah yang diberikan kepada tokoh sastrawan ini dalam bidang sastra khususnya. Antara yang kita fokuskan adalah anugerah C. Wright Award, yang mana anugerah penghargaan kepada penulis Asia Tenggara dalam bidang sastra, penulisan sastra itu sendiri.
Anugerah ini pernah dimenangi oleh Usman Awang pada tahun 1982 dan turut dimenangi oleh W.S. Rendra pada tahun 1996. Ini menunjukkan bahawa penulisan-penulisan yang dihasilkan oleh kedua tokoh ini banyak memberikan kesan yang mendalam, yang kekal dalam bidang sastra itu khususnya. Seterusnya kita lihat kepada sumbangan dalam bidang sastra oleh kedua tokoh ini. Memang banyak sekali sumbangan yang diberikan khususnya dalam bidang sastra itu sendiri. Bagi Usman Awang sendiri, beliau pernah bergiat aktif dalam Persatuan Hak Asasi Manusia Malaysia, Persatuan Malaysia Palestin, dan Persatuan Persahabatan Malaysia China. Dan beliau juga merupakan pengasas Ikatan Persatuan Melayu Melaka dan juga merupakan ketua pena yang pertama sekali. Bagi W.S. Rendra ataupun sastrawan negara Indonesia ini, lebih bergiat aktif sebagai seorang aktivis teater, yang mana beliau banyak mementaskan teater di peringkat luar negara khususnya. Antara pelibatannya adalah pernah menyertai World Poetry Festival Kuala Lumpur dan juga Tokyo Festival. Dan beliau juga pernah mendirikan bengkel teater yang paling popular sekali di Indonesia pada ketika itu, yang mana bengkel ini banyak memberikan suasana baru dalam kehidupan tanah air di negara tersebut. Seterusnya kita lihat kepada tema yang diangkat dalam penulisan. Ini merupakan tema utama yang dipegang oleh kedua tokoh, yang mana sebagai contoh, Usman Awang mengangkat Sajak Ayah Belum Pulang, yang mana tema yang diangkat adalah kemiskinan yang membelenggu masyarakat pada masa itu. Begitu juga dengan sajak-sajak lain yang mengangkat tema yang sama seperti Pak Utih, Gadis di Kuburan, dan juga Salam Benua. Manakala bagi W.S. Rendra, beliau mengangkat sajak Jangan Takut Ibu, yang mana temanya adalah tentang kesengsaraan hidup masyarakat, perebutan kekuasaan, kekerasan, dan kematian. Begitu juga dalam sajak-sajak seperti Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta dan juga Nyanyian Angsa. Yang memberikan perbandingan pada kedua-duanya adalah W.S. Rendra lebih kepada perjuangan masyarakat dalam memprotes golongan atasan yang menindas masyarakat pada ketika itu. Bagi Usman Awang, beliau lebih kepada luahan hati masyarakat yang hidup serba miskin, serba susah. Dan seterusnya, julukan Tongkat Waran ini juga turut menghasilkan sajak-sajak yang menggunakan tema yang lain, seperti Jiwa Hamba yang mengangkat tema semangat patriotik dan nasionalisme, sajak Membunuh Mimpi yang mengangkat tema kasih sayang seorang ayah kepada anak. Begitu juga julukan Burung Merak yang diberikan kepada W.S. Rendra itu sendiri pernah menghasilkan sajak Doa yang mengangkat tema kecintaan pada Allah, dan juga sajak Seonggak Jagung yang mengangkat tema pendidikan. Dan seterusnya kita lihat tema dalam bidang genre lain pula, sepertinya drama. Dalam musikal Udara dan Darah yang dihasilkan oleh Usman Awang sendiri, yang menggunakan tema semangat nasionalisme dalam masyarakat, usaha masyarakat itu dalam memperjuangkan hak mereka. Begitu juga dengan julukan Burung Merak itu sendiri menghasilkan drama Mestadon dan Burung Kendor yang dipentaskan pada tahun 1972, yang mengangkat tema sosial budaya masyarakat yang semakin merosot dan ditindas. Dan untuk makluman lebih lanjut, kedua tokoh ini juga kebanyakan karya mereka telah pun dipentaskan, diterjemahkan di peringkat antarabangsa dalam kebanyakan negara khususnya. Dan juga slogan yang digunakan oleh Tongkat Waran adalah seni untuk masyarakat, manakala Burung Merak menggunakan slogan berkarya adalah ibadah. Baiklah, sekian daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kesimpulannya, jelaslah bahwa terdapat persamaan dan perbezaan antara kedua-dua tokoh ini. Hal ini dapat dilihat dalam aspek sumbangan, peranan, pemikiran, dan sebagainya. Hal ini juga menunjukkan bahwa kedua-dua tokoh ini mempunyai kelebihan masing-masing dalam setiap penghasilan karya mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa kedua-dua tokoh ini merupakan sastrawan negara yang sangat terkenal di Malaysia dan Indonesia. Oleh itu, kita haruslah mengangkat karya-karya yang dihasilkan agar kita dapat memperolehi lebih banyak pengetahuan mengenai dunia sastra ini. Sekian, terima kasih.